faham kan? Dia kena hormat ulama-ulama juga. Sebab dia boleh bagi syafaat. Beri tak? Boleh kan? Itu penting. Okay, syarah situ. Okay, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tiada kedengkian, yakni hasad, melainkan pada dua perkara. Seorang lelaki yang dikurniakan Al-Quran oleh Allah, lalu dia melakukan ibadat dengannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan seorang lelaki yang dikurniakan harta yang banyak oleh Allah, lalu dia membelanjakannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan hasad. Apa maksud hasad? Sedengki kan? Ta'rif dengki tu apa? Dengki. Bila kita dengki tu apa maksud? Dengki wang. Dah tumbuh wang. Tumbuh kan? Asyik tumbuh. Kita biar bukan bomong boleh kan? Hasad wang iman orang. Dia kata hasad adalah apa? Tamanni zawal ni'mati indal ghaib. Itu definisi di sini Imam Ghazali. Hasad. Maksudnya kita mencita-cita supaya satu nikmat pada orang hilang. Hasad ni memang teruk dahsyat tu. Tengok dengki. Tapi dengki itu benda. Ada pergi buat kerja dia juga. Itu disebutkan oleh apa? Imam Ghazali. Maka hasad ni dia seperti apa? Seperti api bakar kayu ni. Maksudnya bakar amalan orang hilang tu. Boleh faham? Okey, ada beza hasad satu lagi dengan ghibtah. Apa maksud ghibtah? Ghibtah adalah kita menginginkan nikmat pada orang lain, tetapi kita tak harapkan supaya nikmat tersebut hilang. Ghibtah. Ghibtah dekat sini maksudnya apa? Ghibtah, bukan hasad. Kena faham itu hadis tu. Okey, tapi kita kata dekat sini Imam apa? Imam Sayyidina Rasulullah SAW kata, maksudnya kalau kita nak inginkan seseorang, nak inginkan nikmat pada seorang, ni hasad ni maksudnya apa? Ghibtah, bukan maksud hasad yang asal tu. Maksudnya kalau kamu inginkan sesuatu nikmat, inginkan sesuatu benda, jangan inginkan melainkan dua perkara. Kadang-kadang orang inginkan dunia, betul tak? Memanglah dia niat baik, dia tak ingin pun supaya kereta seorang tu hancur. Kan contoh ada Mercedes kan. Ada inginkan, oh nak juga Mercedes. Kalau dia doa supaya Mercedes seorang tu hancur, tu dia panggil apa? Hasad. Tapi kalau dia kata, oh tak apa, alhamdulillah dia ada Mercedes, tapi aku nak dia juga Mercedes semua. Dia panggil ghibtah. Walaupun dia tak inginkan tu. Tapi Nabi kata apa? Yang aula ghibtah bukan yang benda keduniaan ni tak. Benda akan hancur semua, tapi nak benda yang apa? Amal kebajikan boleh buat kepada apa? Boleh buat kepada akhirat. Tu Nabi kata tak benda pun merintah melainkan dua perkara ni. Apa dia? Iaitu kita inginkan, maksudnya kita ghibtah dengan lelaki yang digunakan Al-Quran dan dia siang malam beribadat dengan Al-Quran tersebut. Kita kena jealous. Jealous, dengki. Bila dengki baiklah, bukan dengki jahat. Mati juga kita. Okey, baik. Lihat. Yang kedua adalah orang yang dikurniakan harta banyak oleh Allah Ta'ala, tapi dia gunakan harta dia tu untuk apa? Untuk infak fisabilillah. Itu dahsyat, masya-Allah. Itu dengki dengan orang ni. Jangan dengki dengan orang ada ni pangkat, dengki ada apa? Ni dia ajar dengki dengan orang ni. Lihat. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang lainnya. La hasada illa fi isnatain, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini lainlah. Tiada kedengkian, ini hasad melainkan pada dua perkara. Sama, cuma ada poin lain. Seorang lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah Ta'ala, lalu dia mempergunakannya hingga dihabiskannya di jalan kebenaran. Yang ini dekat mana ni? Sama dengan atas. Ada yang sama disebut kan? Cuma ada poin yang tak disebut. Dan seorang lelaki yang dikurniakan hikmah, ini kebijaksanaan, lalu dia menjatuhkan hukuman berdasarkannya dan menjalan dan mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya guru, fadilat guru pula. Jadi fadilat kepada ahli Quran. Masih ada beberapa golongan kat sini. Ada 3 golongan lah. Kalau secara umum ada beberapa golongan? 3 golongan. Iaitu pertama orang Quran, yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang ada harta.
tapi harta dia tu guna benda baik lah. Jadi nak inginkan apa? Inginkan pada dua orang tadi. Okey. Settle. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha." Yang kita terang tadi kan. Wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperolehi satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Dia tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu harf, tetapi alif satu haraf, lam satu haraf dan mim satu huruf kan. Maksudnya 3 tu berapa dah? Kali 10, 30 kan, satu huruf. Kelebihan cukup. Riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi katanya hadis hasan sahih. Sikit lagi, sabar. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Man syaghalahu al-Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iri kalam ka fadlillah ta'ala ala khalqihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran, maksudnya dia sibuk dengan Al-Quran, dia sibuk dengan ini, dan mengingatiku, dia sibuk dengan zikir, ingat Allah kan? Dan mengingatiku daripada membuat permintaan kepadaku, maksudnya orang ni sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan mengingati Allah SWT, daripada berminta-minta dengan Al-Quran. Berminta-minta pada Allah Ta'ala, dia minta doa dan sebagainya. Doa perlu kan, tapi dia ni kebanyakan dia setiap masa ingat Allah Ta'ala je dan ingat Al-Quran. Jadi apa fadilat dia bagi yang disebut oleh Nabi? Maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada mereka yang meminta. Maksudnya orang minta tu dapatlah apa yang dia minta. Tapi orang yang tak minta tapi dia sibukkan diri dengan Al-Quran, ingat Allah Ta'ala, Allah bagi lebih baik lagi daripada orang yang minta. Tu lagi level tinggi kan. Kelebihan kalam, iaitu perkataan Allah Ta'ala terhadap sekalian perkataan lain, adalah umpama kelebihan Allah terhadap sekalian makhluk dia itu. Al-Quran banding dengan kalam yang lain daripada Al-Quran, ibarat apa? Pencipta dengan benda pencipta agung dan kata tu kelebihan Al-Quran. Riwayat Tirmizi katanya hadisun hasan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sungguhnya orang yang di dalam hatinya tiada mengandungi Al-Quran umpama sebuah rumah yang roboh. Riwayat Tirmizi katanya hadisun hasan sahih. Hancur rumah. Maksudnya lah hati tu kalau tak ada benda yang dihafal Al-Quran tu, hati dia disebutlah antaranya adalah apa? Adalah sentiasa dalam keadaan gundah gelana, sebut oleh ulama. Ataupun orang yang tak ada hatinya dalam Al-Quran ni sentiasa berada dalam diganggu iblis dan syaitan. Tak tahulah untuk sebut tu adakah masuk ganggu iblis syaitan tu saya kena kacau jin ke apa, kena panggil ruqyah ke apa. Barangkali maksud dia boleh juga kan. Tapi kita kata sentiasa diperdaya lah. Kami lebih banyak diperdaya oleh jin dan syaitan untuk melakukan kejahatan. Daripada Abdullah bin Amr bin As daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya, ataupun dalam riwayat wartaqi dari riwayat ini. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada yang mempunyai Al-Quran, maksudnya orang yang memiliki Al-Quran sama ada menghafal. Ini yang berhafal Quran lebih kurang macam mana? Baca dan meningkatlah. Dia akan baca, dia akhirat dia akan meningkat level. Dan masuk syurga akan meningkat level. Bacalah sebagaimana engkau dahulunya membaca di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir terakhir yang engkau baca. Itu dia. Maka contoh hafal Al-Quran semua, level tinggi lagi. Kalau hafal Quran semua, untunglah sekali dia habis. Saya yang kena hafal Quran ni. Habiskan tu Allah, insya-Allah. Semua paling kita buat tadarus ni dia insya-Allah. Okey. Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Ustaz kita engineer apa kan?
DQ insyaAllah Quran tu. Ustazah kita belakang hafal Quran, dia beri UAE Kuantan Quran insyaAllah. Al-Azhar insyaAllah. Ada mesti dekat zaman sehari satu ayat ke apa. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yawm al-qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا." Sabda Nabi, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan memakaikan kedua ibu bapanya satu mahkota pada hari kiamat kelak tu. Kelebihan. Jadi anak-anak, kalau ada anak-anak, hantar kita hafiz lah, kan? Bila Al-Quran dulu, kemudian baru masuk pada yang profesional lah, tak rugi pun. Bukan semesti dia tak sampai level kan. Cahaya mahkota tersebut lebih indah daripada cahaya matahari terhadap rumah-rumah yang ada di dunia tu. Matahari dia pancar semua seluruh dunia kan. Tu hak yang mahkota tu lebih power ni. Tu nak kata kelebihan. Maka apakah pandangan kamu tentang balasan yang akan diperolehi oleh orang yang membacanya sendiri? Tu. Maksudnya hanya kerana kita ada anak, kita mendapat apa? Dapat tepias, betul tak? Contoh kita ada anak, kita hantar kita hafiz, kan? Kita dapat tepias. Tapi kalau dia tu sendiri, mak ayah tu sendiri baca Quran, tak tahu bagaimana level dia. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Darimi, Imam Darimi, salah seorang daripada ulama hadis, meriwayatkannya dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, Iqra'ul Quran فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى قرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر Sabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran itu. Sekali-kali kalau kita hafal Al-Quran, selalunya orang yang hafiz pun, walaupun dia liar, contoh dia macam ni pusing dulu, tapi lain kali insyaAllah dia balik. Itu azabkan dunia. Jadi DQ kena habis sekarang. Tak ada. Kan, DQ kena habis kan, lebih kan. Tapi DQ belajar kita ni kan. Dah habis kan? Okey, itu orang yang tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah. Sama ada Makdabah ni ada terjemah sebagai hidangan Allah. Satu lagi adalah apa? Makdabah ni satu hidangan. Betul terjemah tak salah. Satu lagi adalah dipanggil apa misalnya sama bangunan ataupun rumah tamu orang itu. Makdabah satu lagi hidangan, satu lagi rumah tamu. Itu maksud dia. Makdabah, rumah tamu. Sebab tu ada disebut lepas tu. Maka sesiapa yang memasukinya, masuk mana tu? Masuk rumah tamu katanya. Rumah tamu atau castle Allah Taala. Ada masuk hidangan, kita tak masuk hidangan. Jadi konteks saya tu bukan hidangan sebenarnya. Tapi daripada sudut bahasa Makdabah tu hidangan juga. Tak ada masalah konteks dia tu. Tak ada masalah terjemahan dia, cuma konteks dia lagi sikit. Jadi kita terjemah apa? Sebagai castle, rumah tamu yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menghafal Quran. Okey, sesiapa yang memasukinya, masuk ke dalam tu rumah tamu, maka dia berada dalam keadaan aman. Jadi dia insya-Allah akan ada dalam keadaan apa? Keadaan aman. Tak ada di dunia dan akhirat. Sesiapa yang menyintai Al-Quran, maka bergembiralah. Bila dia risau apa? Kalau dah ada cinta pada Al-Quran, sentiasa duduk baca Al-Quran, tak boleh sehari-hari serabut kata baca Quran, ada alamat tu. Maka Allah SWT kata Faliyabshir, maksudnya ambillah gembira, berita gembira kelebihan insyaAllah. Nanti kita akan bicara belakang ni bahawa apa? Antara adab dengan Quran, at least 2 bulan sekali mesti khatam. Antara adab Quran ini kita tak pusing. Itu antara apa? Antara menyebabkan tak adab Quran. Tak payah pun sebenarnya. Berapa kalau kita nak hantar 2 bulan sekali? Sehari kita kena baca apa? Setengah juzuk kan? Setengah juzuk tak banyak, 10 muka je.
sibuk untuk keduniaan. Sembang pandai Ustaz ni. Okay. Daripada Al-Humaidi Al-Jamali katanya, aku bertanya kepada Sufyan As-Sawri mengenai lelaki yang lebih dikasihinya. Adakah lelaki yang pergi berperang di jalan Allah atau lelaki yang membaca Al-Quran? Beliau menjawab, aku lebih mengasihi lelaki yang membaca Al-Quran, kerana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini kehalusan istinbat, maksudnya di sisi fikiran siapa? Sufyan As-Sawri. Dia menafsirkan hadis yang awal kita baca. Apa? Hadis yang apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Maksudnya bukanlah kebaikan itu adalah kebaikan yang bersifat nisbi. Nisbi ni maksudnya apa nisbi? Kita kata barangkali di sisi kebanyakan orang kalau dah tak ada sangat, tapi kalau ada orang yang baca Quran, maka dia terbaik di kalangan apa? Di kalangan orang yang tak baca dan sorong tu. Adapun di kalangan orang yang berjihad di jalan fisabilillah taala dengan orang yang baca Quran, adakah fisabilillah ni Allah? Adakah ni? Tak, tapi yang Sufyan As-Sawri ni dia anggap apa? Orang yang baca Quran itu lagi Allah ni. Kenapa? Kerana perkataan khairukum, sebaik-baik kamu secara mutlak. Secara mutlak ialah orang yang apa? Orang yang baca Quran. Ada satu kalau isu berkaitan dengan melakukan amal kebaikan, mesti kita ingat juga baik-baik bahawa jangan kita anggap bahawa amalan kebaikan yang kita lakukan itu adalah lebih baik pada amalan kebaikan yang orang dilakukan orang lain. Ini di situ perkara penting juga. Kadang-kadang orang fikir bahawa apa? Yang kadang-kadang orang fikir bahawa okay, contoh aku ni berjihad jadi Allah SWT. Contoh pergi perang tu. Kita anggap diri kita ni lagi Allah daripada orang yang beruntut ilmu di tempat lain. Ataupun kita nampak kita ni lebih Allah daripada pemerintah-pemerintah yang adil menjaga tempat masing-masing. Kan, jangan ada sifat tu kita. Ulama-ulama apa? Ulama-ulama tu terutama ilmu tasawuf khusus dalam isu ni jangan ada, sebab tu adalah salah satu daripada perkara yang merosakkan amalan juga. Salah satu riak yang tak sengaja. Sebab apa? Setiap daripada satu ni ada tempat yang Allah letakkan diri kita. Amalan yang kita lakukan masing-masing ni, insya-Allah terbaik bagi diri kita masing-masing. Satu Imam Ibn Atha kata, maqamak ataupun maqamuk haisu aqamak Allah. Sebenarnya tempat kamu ni adalah tempat yang Allah SWT dah memang sedia untuk kamu. Dan memang contoh kita sebagai contoh ada student, bukan student. Jangan fikir benda-benda lain. Dan tempat kita untuk belajar sungguh-sungguh. Jangan fikir untuk apa? Untuk nak pergi berjudi ke, pergi benda-benda pelik-pelik kan. Ataupun nak fikir ada benda yang baik lagi yang Allah untuk kita buat. Contoh apa? Contoh kita pergi buat kerja-kerja sosial ke apa semua, sampai apa, sampai keluar daripada tanggungjawab asal kita. Jadi tak apa digalakkan lah. Memang ada kebaikan kerja sosial, tapi tanggungjawab asal. Maka haisu aqamaka Allah. Penting kan? Tapi nak kata ni kebaikan yang jelas sekali. Itu pada Al-Quran. Boleh kan? Kelebihan membaca Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Settle berimah dengan ni pertama. Kita ada beberapa bab untuk go through berapa? 9 bab. Besok kita baca ketiga sebelum ni dah habis khatam. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam DQ baca terjemahan ke baca apa? Arabnya. Dua-dua. Oh, dua-dua. Jadi kita Arab. Kita Arab. Jom, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.